telah bersinar, daku datang untuk berdoa. Kala sang surya bersinar memancar, daku datang sujud dan memuja. Kala sang surya bersinar memancar, daku datang sujud dan memuja. Hidupku pasrah kepadamu, ibadahku hanya untukmu. Ku sebut namamu, Allahu Akbar. Ku harap padamu semata, sebelum jasad menjadi tanah. Hapuskan segala dosa, disengaja atau tiada. Kala subuh telah bersinar, daku datang untuk berdoa. Kala subuh telah bersinar, daku datang untuk berdoa. Kala sang surya bersinar memancar, daku datang sujud dan memuja. Kala sang surya bersinar memancar, daku datang sujud dan memuja. Tuhanku, ku pohon restumu, perjuanganku hanya untukmu. Ku sebut namamu, Allahu Akbar. Ku harap hidayah darimu dalam menempuh jalan hidupku. Cintaku hanya untukmu, kebahagiaan yang ku harapkan. Kala subuh telah bersinar, daku datang untuk berdoa. Kala sang surya bersinar memancar, daku datang sujud dan memuja.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal 'amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu dan kita bersua pada kesempatan pagi subuh yang berbahagia ini. Terima kasih kepada semua kawan-kawan yang saya sayangi, para penonton semua. Dan Cik Sas Rizal pun masuk dah. Awal Cik Sas kita ni. Dan seperti biasa, live kuliah kita ini dibawakan oleh Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Dan dalam masa yang sama juga, saya menjemput anda untuk jom dan ayuh bersama-sama dengan kami YBIM untuk melaksanakan ibadah korban dan akikah di negara-negara yang sangat memerlukan. Seperti kita sedia maklum, pada ketika ini kita di seluruh dunia atau di seantero dunia ini kita berhadapan dengan bencana non-alam. Bencana dalam bencana, sudahlah dengan penularan wabak, kemudian ramai diberhentikan kerja, krisis keadaan ekonomi yang begitu membimbangkan. Dan dalam pada waktu itu juga, kita sebagai orang Islam, salah satu daripada perkara yang kita nak rebut peluang ialah membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Dalam masa yang sama, kita melaksanakan ibadah, iaitu ibadah korban dan juga ibadah akikah. Akikah, seperti kita sudah maklum, sebagai lambang kesyukuran atas kurniaan anak yang Allah berikan pada kita, suami isteri. Dan mungkin ada yang tanya, Ustaz, awalnya kita puasa pun belum lagi dah umum korban. Sebab seperti pengalaman-pengalaman yang sudah, ramai yang last minute kelang kabut, baru nak daftar, baru nak register daftar samalah apa ni baru nak ambil makluman, dah last minute dah. Boleh, tapi dia jadi tak berapa seronok. Saya suka para penonton ambil tindakan lebih awal. Bila daftar, bila dapatkan maklumat lebih awal, hati tu lebih tenang. Mungkin anda ada perancangan, anda dah ambil, anda nak kongsi yang lain dengan harga yang berpatutan, dengan pengurusan yang telah pun dijamin. Jadi para penonton semua, insya-Allah bagi anda yang berminat untuk melaksanakan ibadah korban dan akikah, anda boleh hubungi di nombor talian yang telah pun ada pada skrin ya, yang anda nampak ni ya. Ataupun juga boleh tekan link yang saya sediakan di ruangan caption tu. Okey. Baiklah. Muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Saya juga menjemput kawan-kawan semua, tolong share dengan kawan-kawan yang lain. Mari kita menyapa sikit kawan-kawan kita yang telah bersama-sama dengan kita sejak daripada awal tadi lagi. Saya nak sebutkan nama-nama yang sempatlah, yang terlintas ya. Kita ada, terima kasih kepada Syida Saibul, Ramli Inahor, Zunizah Zu, Haryati Hamid. Terima kasih Kak Mar WKN, senantiasa mengikuti kuliah-kuliah yang dipancarkan oleh saya. Terima kasih Atoy Otai, susah nama menyebut, Mawar Mawangi. Okey, kita ada Zita Osman, Siti Zabedah, Nurul Zulkifli, Yusra. Nurul Zulkifli nama isteri dengan suami lah tu. Oh, nama suami isteri. Oh, share Facebook ke apa? Hebat ni, minyak bidara tawar. Oh, terima kasih juga sering bersama-sama dengan kita. Muhammad Firdaus bin Ahmad, Kak Ila Halilah Yusof,
Tolong share juga ya kawan-kawan, anda berada di lokasi mana. Lepas tu tolong sharekan video ni, moga dapat ditonton lebih ramai lagi kawan-kawan kita di luar sana. Tolong share ya. Bagi anda yang dah tekan share, dah berbuat demikian, tolong letak di ruangan komen dah share dan share. Dah share pun tak kisah, yang membawa maksud anda telah pun share. Boy kak boy kak tu dia orang Kelana ramai cik oi. Okey, Noriza Syafiq, sahabat saya Cik Sas Rizal, Mas Liha Haji Mansur, Rohani Hamzah dari Singapura, terima kasih. Masjid Ar-Rahman Kuala Lumpur, oh ya, Halmi Amin, oh laju tak sempat baca dah. Okey, dan anda boleh lihat dekat ruangan komen kan, saya ada letak, saya dah pin kan di ruangan komen tu yang pakai jarum biru tu. Jika anda nampak, tolong tekan like pada komen tersebut yang jarum biru tu. Okey, sekarang ni ada 19 like. Cuba kita bagi sampai 50 like tengok. Try tengok. Nak memastikan, pertama anda nampak tajuk, nampak topik. Yang kedua, anda nampak maklumat yang saya ada catatkan di situ tentang ibadah kurban dan akikah tu. Okey, laju dia laju tu. Nampak ramai-ramai. Kalau dah halang ramai ni, bagi 100 lah like tu, senang. Dekat ruangan komen yang jarum biru tu. Baiklah, Umi Aina Kasim Al-Manfar, Allah tak sempat baca, dia laju, dia naik komen tu, tak sempat saya nak bukan korek apa tadi, nak tarik turun bawah balik. Tak apalah, terima kasih. Dan saya nak ambil kesempatan juga nak ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada semua yang memberikan salam pada saya yang tak sempat nak membaca komen-komennya itu. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pada kali ini, seperti tajuk yang telah pun saya war-warkan, iaitu tentang bahaya penyakit TBK. Penyakit TBK. Ada orang tanya, TBK tu apa? Isteri saya pun tanya, abang, TBK tu apa? TBK tu, setengah orang dia buat andaian sendiri. Dia kata TBK tu agak takut bini ketuk. Boleh jadi takut bini ketuk. Ataupun kawan-kawan rasa tu apa TBK, cuba letak di ruangan komen tengok. TBK tu berkait dengan penyakit apa? TBK. Kalau dah saya yang ustaz ni bercakap ni, bukanlah maknanya penyakit-penyakit yang secara biologi semua tu bukanlah bidang saya. Agak kalau TBK tu tuan-tuan boleh agak sendiri kot. Cuba catat di ruangan komen tengok apa makna TBK pada hemat kawan-kawan semua. Pada pandangan anda, apa agaknya TBK tu punya penyakit? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya nak pergi lanjut tentang ulasan saya tentang apa makna di sebalik TBK, ada sahabat kita kata, Irfan Dekna kata, takbur bongkak. Habis K? Satu lagi. K itu apa? Takbur bongkak lagi satu. Tapi belum tentu betul lagi tu. Tak apa. Share dulu ya. Takut bini kot. Takut bini kot. Agak dah keluar yang tu dulu. Tak apa. Sebelum saya nak kongsikan apakah yang nak dimaksudkan oleh saya tentang penyakit TBK itu sendiri, semestinya lah saya nak kaitkan tentang penyakit, suatu keadaan yang buruk di mana melanda umat manusia, khususnya orang Islam, menjelangnya dunia nak menuju kiamat. Semestinya dia ada kaitan TBK itu dengan perangai manusia yang menuju kiamat. Sememangnya kita sedia maklum, apabila dunia nak menuju kiamat, kita ada di sini kata Kefli Zul kata tamak bakhil kedekut, kurang tepat. Sali Talib tamak bakhil kedekut pun kurang tepat. Nolaili tak berkat kehidupan. Power lah kawan-kawan semua. Pagi-pagi idea cergas. Ni mesti makan kurma, minum susu, makan madu pagi-pagi ni. Okey, tak apa. Teruskan teka. Kawan-kawan semua, bayangkanlah bila dunia nak menuju kiamat atau dunia nak menuju ke arah kehancuran, maka bukan setakat dunia dan bumi ini saja yang nak menuju ke arah hancur. Manusianya juga, perangai dan sifat dan kelakuannya juga
menunjukkan tanda-tanda yang sama, tanda-tanda nak ke arah kehancuran. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi mengingatkan kita sejak daripada dulu lagi, 1400 tahun malah lebih. Nabi-nabi terdahulu lagi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita akan satu fitnah, suatu tipu daya yang paling dahsyat sejak penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Sejak Nabi Adam diciptakan hinggalah kiamat, kata Nabi, tidak ada suatu bentuk fitnah yang jauh lebih dahsyat, lebih teruk, lebih power dia punya fitnah itu, melainkan fitnah Dajjal. Dan kita pun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagi mana-mana orang yang sering mengamalkan surah Al-Kahfi setiap kali hari Jumaat, maka dia akan dapat banyak kelebihan. Antara kelebihan yang dia akan dapat ialah terhindar daripada fitnah Dajjal. Usimat min fitnati Dajjal, terselamat daripada fitnah, kejahatan, tipu daya makhluk Dajjal. Tapi seperti yang pernah juga saya war-warkan sebelum ini, bukanlah bererti kawan-kawan hafal surah Kahfi, nanti mari Dajjal, tuan-tuan pun baca depan dia. Tasmik. Encik Dajjal nanti dulu. Ni Kahfi saya sudah baca, saya sudah hafal. Sejak daripada sekolah rendah Islam dulu, saya kafar dulu, saya hafal dah. Bismillahirrahmanirrahim. Senyum Dajjal, bukan macam tu. Hafal di sini dalam erti kata anda baca, anda faham, anda amal, anda yakin dan sememangnya jadi pegangan dalam hidup. Dan menariknya lagi dalam surah Al-Kahfi juga, dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala juga memuatkan dalam surah Al-Kahfi itu berkaitan tentang apa? Berkait tentang Encik Isyas Rizal, laju sungguh dia bagi like, tak habis-habis lagi tu, ting. Sahabat saya ni, saya doakan beliau bertambah rezeki, dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan. Kawan-kawan tolong doakan sahabat saya ni, amin. Ya? Dan semualah kawan-kawan yang lain kata, Ustaz doa kawan dia yang kami tak doa, dia semua. Saya doakan kawan-kawan semua yang disayangi, amin. Okey. Dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala memuatkan benteng pelindung kita daripada jahatnya fitnah Dajjal itu ada 4 perkara. Okey, tolong catat di ruangan komen. Okey, baiklah, apakah 4 perkara tersebut? Pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bahawa kalau orang yang sering beramal dengan surah Al-Kahfi, dia akan terselamat daripada fitnah Dajjal yang membawa fitnah agama. Apa makna fitnah agama? Dajjal, kelebihan dia ataupun kekuatan yang dia ada ialah dia mampu untuk bawa ramai manusia jadi kafir. Ingat tu. Dajjal, kekuatan yang ada pada dia ialah dia boleh bawa ramai orang jadi kafir dengan pelbagai jalan. Ada orang dia kufur akibat kerana harta. Dia kufur akibat kerana kecintaan dia pada mana-mana selebriti tertentu. Taksub melampau sangat. Sampai ramai yang sanggup ikut dia walaupun terpaksa gadaikan nyawa. Yang kedua, dalam surah Al-Kahfi mengajarkan kita agar terselamat daripada fitnah yang dibawa Dajjal. Yang kedua, bentuk fitnah kekayaan. Apa makna fitnah kekayaan? Iaitu dia membawa ramai manusia engkar pada suruhan Allah, lawan perintah Allah dengan adanya harta yang ada pada dia. Yang ketiga, fitnah ilmu. Habis kacau bilau, carca merba, ilmu yang ada dipesongkan ataupun diputar belitkan ilmu tu, akhirnya ramai yang tersesat. Dan yang keempatnya ialah tentang fitnah kekuasaan. Power ataupun jawatan, kekuasaan itu juga dibawa fitnah itu oleh Dajjal. Sebab itulah keempat-empat fitnah yang saya sebutkan ini Allah Subhanahu wa taala sediakan dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Kahfi, tentang cara untuk menghadapi, menangkis dan berlindung pada Allah Subhanahu wa taala menerusi ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Kahfi ataupun 4 fitnah yang saya sebutkan sebentar tadi. Namun kawan-kawan yang dirahmati Allah yang saya sayangi sekalian semuanya,
Dalam masa yang sama juga ingat, bagi orang yang nak terselamat daripada fitnah Dajjal itu, antara benteng utama, benteng pentingnya ialah ulama berpesan mesti berpegang teguh pada ajaran Islam dan bersenjatakan iman. Kawan-kawan semua masih hafal lagi nama-nama Allah yang 99, Asma'ullahil Husna, Nas'aluka ya man huwallah. Kita duduk nasyid sekolah dulu tu, masih ingat lagi 99 nama Allah? Masih ingat lagi sifat 20? Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadithi. Masih ingat lagi kawan-kawan semua? Bagus. Tolong pegang pada apa yang kita dah belajar selama ini. Tolong sangat-sangat. Sebab apa kawan-kawan? Kata ulama, apabila Dajjal muncul nanti, bagi orang yang senantiasa iman dia teguh dan kuat dan utuh dan kukuh terhadap tauhid dan keyakinan pada Allah, kemunculan Dajjal itu baginya bukanlah suatu benda yang sangat menakutkan, kecuali dalam hati dia ada iman yang kuat. Sebab apa saya sebut macam tu kawan-kawan? Dajjal dia muncul dalam keadaan mata dia buta sebelah. Bagi kita yang sering kali baca dan faham dan mendalami ilmu tauhid, kita kenal kekuasaan Allah, zat Allah, kita kenal akan nama-nama Allah. Maka dalam masa yang sama, kita tengok kot, mana nak tahu kot dia tiba dia mari ke kawasan kita ke apa kan, Dajjal tu tiba nampak mata buta sebelah. Allah Ta'ala kan maha melihat. Innallaha sami'un basir. Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat. Takkan Tuhan mata buta sebelah? Sebab Dajjal dia akan mengaku dia tu Tuhan. Saya ni Tuhan, dia kata aku ni Tuhan. Aku boleh bawa gunung roti, aku boleh bawa gunung daging, aku boleh bawa sungai penuh dengan air-air yang sedap. Tak tahulah cincau ke soya apa, tak tahu dia bawa air apa, cendol ke apa. Jadi di saat manusia kemarau, manusia dalam gersang, manusia dalam keadaan ketandusan sumber makanan ketika itu, mari pula makhluk yang namanya Dajjal ni, dia mengaku dia tu Tuhan dan dia menawarkan segala bentuk kenikmatan. Berapa ramai yang akan tertipu pada ketika itu? Hanya orang yang selamat siapa? Orang yang dalam hatinya senantiasa berpegang la ilaha illallah dan dia sentiasa ingat Allah bukan seperti mana sifat-sifat makhluk, termasuklah Dajjal tersebut. Walaiyazubillah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan berkait tentang bagaimana untuk menangkis fitnah Dajjal itu, termasuklah doa. Kan para alim ulama mengajarkan, saya pun tak pastilah kawan-kawan pernah amal ke tidak doa ni, tapi saya pada sangkaan saya, kawan-kawan semua insya-Allah pernah amal doa ni. Tolong, alim ulama mengajarkan, mohonlah perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah Dajjal ini dalam semayang. Kawan-kawan tolong catat di ruangan komen, boleh? Tolong catat di ruangan komen. Tolong. Mohonlah perlindungan pada Allah daripada Dajjal dalam sembahyang, dalam solat. Kalau mungkin ada orang tanya, Ustaz, kenapa pula nak kena doa minta berlindung daripada fitnah Dajjal tu dalam sembahyang? Kawan-kawan yang saya muliakan, biasanya kita berdoa, bila biasanya kita berdoa? Kebiasaan kalau kita solat, kita akan baca doa dan kita berdoa ketika mana? Lepas sembahyang, lepas wirid, lepas zikir, tasbih, tahmid, takbir ataupun tahlil, barulah kita akan menadah tangan dan berdoa. Tapi ingat kawan-kawan, ada doa yang dibaca masih lagi dalam semayang, iaitu selepas bacaan tahiyat akhir. Habis saja kita baca innaka hamidum majid, tahiyat akhir kan. Kebiasaan sampai dekat innaka hamidum majid, ada setengah orang dia terus bagi salam, habis selesai macam tu. Tapi tolonglah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, usai saja daripada tahiyat akhir tu, bacaan tahiyat akhir tu, tolong sambung doa ini. Doa apa? Doa minta berlindung daripada fitnah Dajjal.
Banyak dia punya jalan riwayatnya itu, namun salah satunya ialah Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Saya ulang sekali lagi, 4 perkara minta berlindung pada Allah. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Apa maknanya? Ya Allah, kami mohon berlindung padamu ya Allah daripada apa? Daripada azab kubur. Okey, tolong catat ya. Pertama, minta berlindung daripada azab kubur. Kedua, azab api neraka Jahannam. Yang ketiganya, fitnah kehidupan dan kematian. Dan yang keempatnya ialah fitnah kejahatan makhluk Dajjal. Ya, jadi dalam sembahyang lagi, doa itu dah dipanjatkan. Doa tersebut mesti dibaca dah sebelum bagi salam lagi. Artinya doa ini powerful sungguh. Yang lain, doa-doa yang lain kebanyakannya lepas sembahyang nanti baru kita baca. Doa minta rezeki, doa dipanjangkan usia ke, diberikan ketetapan iman ke, hati yang teguh dan macam-macam lagi. Tapi kalau doa minta berlindung pada fitnah Dajjal ni dalam sembahyang lagi baca dah. Punyalah, ianya merupakan suatu galakan daripada Nabi supaya umatnya yang tersayang ini jangan ditinggalkan doa tersebut. Ada tokoh tabi'in, Imam Taurus rahimahullah. Imam Taurus ni yang merupakan salah seorang daripada tokoh tabi'in terkenal. Beliau sendiri kalau anak dia sembahyang tak baca doa minta berlindung daripada fitnah Dajjal, dia suruh anak dia ulang balik sembahyang. Bayangkanlah tuan-tuan, dia suruh anak dia ulang balik sembahyang. Kalau anak dia sembahyang tak baca doa minta berlindung daripada fitnah Dajjal, dia suruh anak dia ulang balik sembahyang tu, ulang balik sembahyang. Padahal bukanlah kata ada benda yang tak sah dalam sembahyang ke, ada benda tak betul dia buat, tak baca doa minta berlindung daripada fitnah Dajjal je pun ayah dia suruh ulang balik. Imam Taurus suruh anak dia ulang balik. Punyalah para tabi'in, ulama-ulama, orang-orang soleh terdahulu dulu yang ratusan tahun daripada sekarang pun dah ada risau, dah ada kebimbangan terhadap fitnah Dajjal. Kita yang zaman nak menuju ke arah itu tak ada rasa risau, tak ada rasa bimbang, tak ada rasa nak baca doa tu, malu lah. Malu dan teruk bagi saya. Tak hafal-hafal lagi doa tu. Padahal ulama dulu baca dah doa tu. Bukan setakat ulama dulu saja, daripada dulu lagi pun dah baca dah doa minta berlindung daripada fitnah Dajjal. Nabi pun dah sebut dah pasal Dajjal. Jadi kalau kita yang berada pada fasa-fasa menuju ke arah fitnah Dajjal ni tak baca juga, memang suatu benda yang saya rasa teruk sangat. Tolong kawan-kawan. Dia kata, ustaz macam mana nak baca tu, saya tak banyak kawan-kawan boleh buka kitab, boleh cari carian tentang doa minta berlindung daripada fitnah Dajjal itu. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan yang saya muliakan, minta maaf lah ramai duk tunggu ustaz habis tu mana mana yang kata apa nama tu TBK tu, mana TBK tu. Okey, hari ni sekarang saya nak sebut ni saya nak sebut sekarang ni Muhammad Pilus. Dia kata, ustaz cantik jam sama dengan kerusi. Oh ya ke? Oh sama kuning. Ya ini tak ada plan pun. Memang saya apa tu kadang-kadang rasa nak pakai yang warna macam ni, macam itulah ya. Baiklah para penonton yang dimuliakan Allah semuanya, apabila saya sebut berkaitan TBK itu membawa erti, dengar baik-baik TBK itu. T yang pertama itu membawa maksud taksub. T yang pertama tu maknanya apa? Maknanya taksub. Sikap taksub ini merupakan suatu sikap yang berbahaya ataupun sikap yang sangat boleh membawa mudarat pada seseorang dan masyarakat sekiranya perangai itu tidak dibendung, iaitu perangai apa? Perangai taksub. Apa makna taksub? Taksub ini tuan-tuan, kalau disebut taksub ini ia lebih kepada sikap keterlaluan melampau dalam satu-satu pegangan atau pendirian. Dan kebanyakan orang yang terjebak dengan
pahaman ajaran sesat ni kebanyakannya hak jenis puak-puak taksub ni. Dia taksub, dia keterlaluan sangat sayang tok guru dia melampau sangat, akhirnya dia jadi taksub, dia fanatik, dia apa tu sampai tahap mendewakan gurunya, ataupun sampai lebih dahsyat lagi bila guru dia dah meninggal seolah-olah dia menyembah guru dia. Ingat, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajarkan jangan duk ada perangai taksub ni. Kenapa? Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu kathiran wa dhallu an sawa'is sabil. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, wahai ahli kitab, jangan kamu berlebih-lebih melampau-lampau dengan cara tak betul dalam agamamu. Dan jangan kamu mengikut hawa nafsu orang-orang yang sesat dulunya sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah menyesatkan ramai manusia, mereka telah menyesatkan, menyelewengkan ramai manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Surah Al-Maidah ayat 77. Surah Al-Maidah ayat 77. Ini dalil berkenaan tentang jangan duk melampau sangat, jangan duk over sangat, taksub melampau hingga menyebabkan sampai satu hari nanti sesat, seleweng dan menyeleweng ramai manusia lain. Dia apa tu, melampau-lampau ni bahaya sangat. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, iyyakum wal ghulu fid din fa innahu ahlaka man kana qablakum fa innahu ahlaka man kana qablakumul ghulu fid din. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah melampau dalam agama, sesungguhnya rosaknya orang-orang sebelum kamu adalah kerana mereka melampau-lampau dalam agama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kawan-kawan yang saya muliakan, janganlah sampai kita melampau, kita over sangat nak melebih-lebih. Walaupun wujud di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu ada orang melampau-lampau sangat. Nabi ada masa tidur, ada masa rehat, ada masa bermesraan dengan isteri dan keluarga. Tapi ada orang zaman Nabi lagi, dia kata dia tak mau tidur, dia nak semayang malam saja. Dia tak mau makan-makan, dia nak puasa saja. Dia nak ada orang sampai melampau-lampau macam tu. Ada orang jenis over sangat, over melampau. Macam kawan-kawan jugalah, kalau kod sekiranya ada sayang mana-mana ustaz ke penceramah, pendakwah pun sayang sikit-sikit tu sudahlah. Maknanya sekadar mendoakan, kod bila hari jadi dia birthday, dia nak bagi hadiah tu terpulang lah, kan, doakanlah tu paling bagus, hadiah paling bagus lah. Tetapi janganlah sampai memuja-muja, mendewa-dewakan ustaz-ustaz. Jangan sampai jadi melampau sangat. Pasal perangai orang terlalu kagum, taksub dengan guru ini pernah berlaku pada zaman dulu lagi, hingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala rakamkan. Saya dah tak baca ayat dia, cuma saya nak sebutkan, tuan-tuan boleh semak sendiri surah Nuh ayat 23. Nabi Nuh. Surah Nuh ayat 23, yang mana dalam ayat tersebut Allah menyatakan tentang golongan dulu-dulu manusia. Mereka ni apabila ada orang alim yang meninggal dunia, orang alim itu antaranya 5 orang. Nama je Waddan, Suwa'an, Yaguth, Ya'uq, Nasran. Mereka ini orang-orang alim, orang soleh. Tak kala bila meninggal dunia, Tok Syekh ni semua meninggal, masing-masing semua tanda untuk mengenang kembali, buatlah patung peringatan. Akhirnya bukan peringatan, jadi patung penyembahan. Disembah pula patung-patung gambaran orang-orang soleh dulu tu. Orang soleh tu tak ada masalah. Tapi hak pengikut-pengikut yang fanatik, taksub melampau ini. Dalam masa yang sama juga saya nak bagi tahu kawan-kawan, kita dalam hidup ini bersederhana. Jangan sampai melampau-lampau. Dalam berguru pun jangan kita fanatik sangat. Sebab itu ulama mengajarkan dalam menuntut ilmu ni, guru biar ramai. Jangan seorang saja untuk guru kita.
Seorang saja tok guru tu bahaya juga. Seorang je tok guru kita. Takut nanti kita taksub dengan dia saja. Para alim ulama dulu, Imam Ibn Katsir, ulama-ulama yang lain, ramai guru-guru mereka, lebih daripada 5 orang. Supaya apa? Berlapang dada, tidak taksub dan fanatik. Okey? Itu penyakit pertama, namanya taksub. Okey? Yang keduanya, penyakit yang keduanya ialah yang huruf apa? B. Huruf B. Yang B itu apa yang saya nak sebut? Iaitu bid'ah. Bid'ah. Bila kita sebut perkataan bid'ah itu, apa maknanya kawan-kawan yang dimuliakan Allah semua? Bid'ah membawa erti seseorang yang menokok nambah, yang menambah-nambah apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Dia mencipta, dia mereka satu benda baru yang dah Nabi ajar dah, dia tambah-tambah pula. Perangai orang melakukan bid'ah ini bahayanya kerana apa? Kerana dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ingat kawan-kawan mungkin biasa dengar kot tentang Telaga Kausar, Al-Haud, Telaga Kausar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana menjadi suatu cita-cita kita nak bertemu dengan Nabi kelak nanti di Telaga Kausar atau Telaga Nabi kan. Tapi ingat, bukan semua orang layak untuk minum air dari Telaga Kausar Nabi. Kerana apa? Kerana dengar molek, dengar elok-elok ni. Nabi ada menyebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi, ana faratukum alal haud la yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu la unawilahu mukhtuliju duni fa aqulu ay rabbi ashabi yaqulu la tadri ma ahdathu ba'daka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan mendahului kalian di Al-Haud ataupun Telaga Nabi. Artinya Nabi akan tunggu kita di Telaga Kausar atau Telaga Nabi. Nabi akan tunggu kita di sana. Dinampakkan di hadapanku, kata Nabi, beberapa orang di antara kamu, di antara kalian, ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka. Artinya Nabi nak serve air daripada telaga Nabi itu. Waktu Nabi nak serve air daripada telaga itu untuk mereka, mereka dijauhkan, mereka dihalau, mereka dijauhkan daripadaku. Lantas Nabi SAW pun berkata, wahai Tuhanku, ini semua umat aku. Janganlah halau, janganlah jauhkan dia daripada aku. Aku nak bagi dia air daripada Telaga Kausar, Telaga Nabi ini. Namun Nabi Muhammad SAW ketika Nabi berkata demikian, Nabi sayangkan umat. Allah berfirman, engkau wahai Muhammad sebenarnya tak tahu, tidak mengetahui bid'ah yang mereka lakukan sesudahmu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bahaya. Ataupun dalam hadis yang lain atau riwayat yang lain disebutkan, innahum minni fayuqalu innaka la tadri ma baddalu ba'daka fa aqulu suhqan liman baddala ba'di. Kata Nabi SAW, wahai Tuhanku, ini semua umat-umat aku. Ya Allah, ini semua umat aku, janganlah dihalau. Lalu Allah berfirman, sebenarnya engkau, wahai Muhammad, kau tak tahu mereka telah mengganti ajaranmu setelah ketiadaanmu. Dia buat ajaran baru pun dia buat menokok nambah apa yang kau dah ajar. Dia ejah-ejah habis semua. Dia merubah habis apa yang kau telah ajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian aku, kata Nabi, mengatakan celaka bagi orang yang telah mengganti ajaranku sesudah ketiadaanku. Celaka sungguh, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka banyaklah perbincangan alim ulama tentang mereka yang dihalau ini, tapi yang pokok paling pentingnya ialah jangan merubah-rubah apa yang Nabi SAW ajarkan pada kita. Ikutlah panduan yang ditunjukkan oleh Nabi dan juga para sahabat-sahabat Nabi yang melihat sendiri gerak laku Nabi. Sebab itu riwayat para sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in ini juga kita jadikan sebagai ikutan, sebab mereka melihat perilaku Nabi.
Itu yang kedua tentang bid'ah. Dan K, bila sebut K pula, apa yang nak diertikan dengan, kalau T tadi kita sebut dah taksub, B bid'ah. K itu apa dia? K itu ialah khurafat. Kalau dah sebut khurafat ni tuan-tuan, saya ingat tuan-tuan pun tahu dah, khurafat ni benda yang berkait dengan apa? Kepercayaan yang songsang, yang bukan songsang, dia panggil apa? Kepercayaan karut, kepercayaan benda-benda yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, meyakini sesuatu itu mempunyai keramat, meyakini bahawa satu-satu benda tu ada benda yang boleh menyembuhkan dia selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan semua ingat, kawan-kawan yang ada minat dengan batu-batu tertentu, cincin-cincin tertentu, ingatlah Nabi SAW pernah menyebutkan, tadawaw ibadallah fa innallaha azza wa jalla lam yunazzil da'an illa anzala ma'ahu shifaan illal maut. Kata Nabi, wahai manusia, berubatlah, sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit melainkan telah menciptakan baginya kesembuhan kecuali mati. Riwayat Imam Ahmad. Artinya Allah Ta'ala telah menciptakan ubat dan penawar yang sedia ada. Tersorok pakailah benda mengarut, merapu apa semua, percaya pada keramat-keramat tertentu sampai dia boleh merosakkan iman akidah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ada tuan-tuan orang yang pergi ke kubur-kubur tertentu, dia panggil apa? Ada setengah tu dia pergi ke kubur Syekh Arif, Syekh Ismail, kubur 7 beradik, Syarifah Roziah, Syekh Yusuf, Tok Janggut, Nenek Kebayan untuk nak puja lah, konon dia tu ada sakit penyakit pelik, minta disembuhkan. Ini semua adalah permainan syaitan. Ini semua adalah permainan syaitan. Kalau tuan-tuan semua ada kenalan-kenalan yang terjebak, yang terlibat dengan benda-benda macam ni, khususnya orang yang dalam kesusahan, maka dia akan mudah nak terjebak, percaya benda-benda karut, benda-benda khurafat macam ni. Sama ada tuan-tuan ni ada di kalangan kawan kok yang minat jenis apa? Jenis cincin, batu ke apa dia panggil istilahnya apa? Khatam Sulaiman ada, tarik ibu duit sakti jutawan Pangeran Selempang Kuning. Apa lagi? Ada tapak jalak, junjung derajat, pancawarna. Ku ada minat batu-batu cincin macam tu. Setakat pakai, tak ada masalah untuk perhiasan. Tetapi meyakini bahawa batu-batu dengan cincin-cincin dengan hadir ke tempat-tempat kubur-kubur tu boleh mendatangkan manfaat, boleh mendatangkan penawar dalam kehidupan kita, itu semua permainan syaitan. Nak sebut setan pula. Permainan syaitan sama sekali, wal-ayazubillah. Tolonglah kawan-kawan yang saya muliakan, banyak-banyak minta berlindung pada Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah kehidupan, fitnah yang senantiasa akan dibisik-bisikkan oleh syaitan untuk menyesatkan kita. Yang pernah saya kongsikan sebelum ini, syaitan dia nak sangat kita sesat, dia nak sangat kita jadi kafir, dia nak sangat kita berputus asa, dan dia nak kita sesat. Itu sebagaimana senasib dengan dia, syaitan. Maka cukup sekadar ini saja perkongsian saya. Mohon maaf atas kekurangan, mohon maaf atas barangkali kalau ada keterlanjuran saya. InsyaAllah kita bersua lagi pada lain-lain waktu dan kesempatan. Dan sekali lagi saya nak wawarkan kepada anda yang berminat untuk nak menyertai ibadah korban dan akikah, segera WhatsApp ke nombor yang tertera pada skrin anda ini. WhatsApp nombor tersebut, dan juga boleh ketahui maklumat lanjut, ataupun di ruangan caption pun ada link disediakan. Anda tekan saja link tersebut, terus nanti pihak kami ataupun YBIM akan membantu memberikan penjelasan pada anda tentang bagaimana untuk melaksanakan ibadah ini dengan mudahnya dan bersistem, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Semoga kawan-kawan semua dalam rahmat Allah, dan sekiranya ada live lagi selepas ini, insya-Allah saya akan wawarkan di Facebook maupun Instagram saya, dan juga yang menonton saya menerusi YouTube saya, YouTube channel saya Ustaz Ilyas Ismail Official. Terima kasih kerana sudi subscribe dan sudi untuk setia menonton semua video-video saya. Moga Allah berkati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah Azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.